Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca ni tau, saya tengah baca chat dekat bawah ni. Saya nampaklah, ada juga rupa-rupanya. Sebab dia daripada awal tadi, saya nampak macam gadis-gadis yang bertegur. Macam kan gadis-gadis orang perempuan macam, hai sir, Assalamualaikum sir, hai sir. Saya macam tunggu-tunggu juga, mana lelaki-lelaki sekalian ni? Akhirnya ada jugalah lelaki-lelaki sekalian. Okey, baik. Nampak. Ya. Aizat asal tulis Syahida ganti. Dekat mana tulis? Dekat mana tulis Syahida ganti? Dekat apps. Oh, tak, cerita dia saya hari ni kena pergi vaksin. Pukul 11.30 vaksin, macam tu lebih kurang. Tapi saya pergi awal sangat-sangat. Lepas tu settle semua kerja. So saya balik awal, saya sempat jalankan kelas. Syahida sebenarnya standby saja. Kod saya tak sempat ataupun kod saya macam pitam ke, pengsan ke tengah vaksin kan mana tahu. Tapi okey je, tak apa pun. Ada efek tak rasa. Ya. Belakang Aiza. Tak sakit ke? Tak sakit lah. Kenapa tak? Awak vaksin macam mana? Awak vaksin cucuk sini itu silap awak. Saya ambil minum. Aduh, apa lah? Silap. Tak adalah, mana ada. Tak, je sebenarnya tadi saya pergi, saya kena pergi vaksin dekat Minds. Sampai dekat sana saya tengok ramai sangat orang, terlampau ramai. So saya fikir ada kelas ni macam mana tak apa, saya tanya orang dekat situ, dia macam, bang, boleh kalau saya datang petang sikit dalam pukul 3 ke pukul 3:30 saya sampai, boleh tak? Boleh, tak ada masalah, datanglah. So saya tak vaksin lagi pun. Saya pergi patah balik semula baru masuk kelas. Tapi tadi kita pergi lagi. Sebab terlampau ramai sangat dekat tempat tu vaksin tu. Jam panjang, terlampau jam, start. Jadinya saya fikir macam, tak apalah, sebab ni nak settle lama ni kan. Saya pergi awal kot. By the way, saya dengan wife saya hari yang sama, kita dapat tarikh yang sama iaitu hari ni lah. Saya settlekan wife saya dulu, saya kata wife saya, awak pergi dulu lah. Yang pergi dulu, saya settlekan dia dulu apa semua. Macam okey, tak apa, saya balik dulu. Macam itu saya pergi. Kita sanggup berkorban, dapat bagi isteri dulu. Bukan sweet. Kalau kita pergi sama-sama, saya tak boleh nak tengok yang dia kena tunduk. Kalau wife sekali pergi, kena tunduk. Kalau seorang-seorang, faham, terima kasih awak faham saya. Saya gatal, bukan gatal. Lumrah manusia memang kita suka tengok kan. Saya cuma memerhatikan. Saja, bukan buat apa pun. Okey, dah cukup, jangan bergaduh, jangan relax semua orang. Dah gurau-gurau saja, sebenarnya tak pun, tak ada pun. Tapi memang betul, saya bagi wife saya dulu. Saya bagi wife saya dulu untuk vaksin, baru saya pergi petang. Tapi tak ada pun niat nak tengok apa semua. Cuma kalau dah ternampak, apa salahnya? Isteri ada berapa, sir? Alhamdulillah buat masa sekarang ni masih lagi satu. Okey, baik. So, dah cukup masing-masing. Duduk, relax, tenang dekat rumah. Yang mana gadis jangan marah, sabar, tenang. By the way, kepada gadis-gadis, lelaki yang normal adalah lelaki yang ada perasaan yang macam apa yang saya rasa lah. Maksudnya, kalau nampak gadis lalu tengok, itu lelaki yang normal. Kalau awak rasa macam boyfriend awak tu macam, you tak boleh tengok perempuan lain. You jangan, itu nanti dia jadi tak normal tau. Bahaya. Risau kadang-kadang. Oh, tak baik. Okey, dah cepat. Tunduk pandangan. Okay, itu lebih baik kan, tunduk pandangan kan. Okey, dah. Ladies and gentlemen, sebelum kita start kita punya kelas, adalah lebih baiknya untuk kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik kan? Semua senyap je, tak ada check. Okey, tak semua ni. Oh, baca doa, betul juga kan, baca doa nak check apa benda kan. Baik, kita nak sambung cerita kita pasal minggu lepas, yang mana saya rasa kita belum borak lagi pasal benda ni. Kan? Kita tak borak lagi pasal ni kan, iaitu bantahan UMNO secara besar-besaran, betul? Bantahan UMNO secara besar-besaran. Okay, jom. Biasanya kita story time, saya borak dengan awak chapter berapa, sir? Kepada student yang baru masuk, pelajar baru, kita masih lagi dalam bab 4. Dan ini merupakan 4.3. Ini bukan tak selesai 4.3 ke 4.4? 4.4 Saya pernah tak ingat dah 4.3 ke 4.4, tetapi dalam topik reaksi masyarakat terhadap Malayan Union. Itu topik kita sekarang, 4.4. 4.3, tak kisahlah. Okay. Cuma ladies and gentlemen, kalau kita belajar minggu lepas kita ada belajar iaitu macam mana orang Melayu menentang, macam mana Raja Melayu menentang. Kemuncak kepada penentangan orang Melayu dekat sini. Iaitu penentangan UMNO secara besar-besaran. Agak-agak awak. Waktu UMNO nak menentang, kita dah belajar minggu lepas kan pasal UMNO ni kan. Kita belajar pasal minggu lepas pasal UMNO ni kan. Yang mana UMNO ditubuhkan waktu Kongres Melayu yang
Okay, oh sorry, soalan ni salah. Cadangan untuk menubuhkan UMNO, Kongres Melayu yang pertama. Cadangan menubuhkan UMNO, Kongres Melayu yang pertama. Kongres Melayu yang kedua, UMNO ditubuhkan. Ingat kalau soalan tanya bilakah UMNO ditubuhkan, awak kena tulis Kongres Melayu kedua tau. Secara rasmi. Yang pertama tu adalah baru cadangan saja. Okay, cumanya abang kakak yang dihormati sekalian. First kita nak kena tahu. Waktu UMNO nak menentang Melayu ni UMNO menentang macam mana? Adakah UMNO menentang dengan cara dia ambil senjata AWM, M14, dia pergi tembak siapa-siapa saja yang tak puas hati kita tembak. Hei! Adakah macam tu? Adakah dengan menggunakan Instagram, upload dekat Instagram, kita rasa sekarang politik kotor, tak kisah apa-apa sekalipun, sama balik. Bukan dengan Instagram, sebab Instagram pun tak ada kan? Jadinya ladies and gentlemen, cara yang digunakan oleh UMNO adalah apa kita panggil? Demonstrasi secara aman. Cara-cara yang digunakan oleh UMNO untuk membantras Melayu ini secara besar-besaran adalah menggunakan demonstrasi secara aman. Jadi ramai yang macam tak boleh pandang, ramai yang macam tak boleh nak gambarkan. So, macam mana demonstrasi aman? Demonstrasi, ladies and gentlemen, kalau you guys rasa tak tahu what is demonstrasi yang ni dia. Demonstrasi. Kalau you guys dapat gambaran demonstrasi yang macam ni. Contoh, ni pasal apa ni? Ni tak kisahlah pasal apa sekalipun. This is demonstrasi contohnya kat sini. Iaitu kita ada yang mogok, kita ada spanduk. Ada spanduk, ada protes. Yang macam tu lah. Cumanya kita punya demonstrasi secara aman. Adalah demonstrasi tak aman. Awak tengok what happened sekarang ni. Tak ada Afrika Selatan. Riot. Ni. This is what happened now in Afrika Selatan. Ini apa yang berlaku sekarang di Afrika Selatan. Now, sekarang maksudnya tak adalah waktu pukul 1.53 minit petang, hari Sabtu, bukanlah maksudnya minggu lepas ke beberapa hari baru ni lah. Kenapa berlakunya? Pasal mereka tak puas hati dengan presiden. Mereka tak puas hati dengan isu presiden, ketua pemerintah mereka lagi. Itu saya tak tahu lebih. Itu kita cerita nanti. Cuma awak nampak tak gambaran dia? Awak nampak tak gambaran inilah demonstrasi secara tidak aman ataupun demonstrasi secara kasar, secara ganas, secara kau punya. Dan awak tahu ada satu gambar, saya tak tahu, tak ada video. Tak tunjuk videonya ke awak. You tahu tak? Dekat Afrika Selatan, kedai habis sudah dipecahkan. Kedai-kedai dipecahkan, kedai-kedai dihancurkan, diorang ambil semua, diorang nak semua. That's a cara yang berlaku di Afrika Selatan, iaitu demonstrasi secara tidak aman. Tetapi ladies and gentlemen, apa yang dilakukan oleh UMNO adalah baik. Apa yang dilakukan oleh UMNO adalah aman. Persoalannya, kenapa nak kena buat demonstrasi? Kenapa nak buat demonstrasi? Tak boleh ke tak buat demonstrasi? Biar je lah. Kita nak menentang juga. Kenapa kena ada demonstrasi? Sebabnya waktu tu kebetulan kita dapat satu berita mengatakan bahawasanya ahli parlimen British. Sebabnya waktu tu ahli parlimen British kata nak turun ke tanah Melayu. Ahli parlimen tersebut dikenali sebagai LD Gammons dan juga Rhys William. LD Gammons dan juga Rhys William. Dua-dua masing-masing datang ke tanah Melayu nak tengok pandangan. Betul-betul dia nak tengok sama ada betul ke orang Melayu ni setuju dengan Melayu ni. Sebab report yang parlimen dapat, report daripada si Harold McMichael tu kata setuju. Kan report tu kata orang Melayu tak ada masalah. Tetapi kenapa pula tiba-tiba raja pergi bantah? Jadinya parlimen British ni, dua orang ni datang ke tanah Melayu, mereka nak perhatikan betul-betul sama ada setuju ke tak setuju. Sampai je dekat sana, LD Williams dengan Rhys ni, dengan Williams dengan Gammons ni, pergi ke selatan negeri, pergi ke Perak, pergi ke Kedah, pergi ke Kelantan, mahupun pergilah juga ke Penang, apa semua dia pergi. Dan waktu itulah mereka nampak pandangan yang sebenar. Dia nampak macam, agak-agak dia nampak orang Melayu setuju ke tak setuju dengan Melayu ni. Tak setujulah. Ya, sebab kita ada protes, kita ada demonstrasi aman. Kita ada pasang banner, betul. Ada pasang banner, ada kain yang kita macam perarakan, macam pegang perarakan dia. Itu cara bantahan kita. Cuma ni agak-agak awak lah. Agak-agak awak. Kalau lah waktu tu orang di tanah Melayu, semua penduduk di tanah Melayu, bila tahu je dua dia datang, apa kita buat? Kita balik sampah, kita balik tayar, kita balik keris, balik barang dekat dia. Agak apa dia buat? Yes, very good. Dia balik ke British. Dia kata apa British? Orang di tanah Melayu semua jahat. Dia kata macam tu. British, orang di tanah Melayu semua jahat. So adalah lebih baiknya untuk kita mentadbir, memang patut kita menjajah mereka supaya kita bagi pengajaran kepada mereka. Supaya kita tamadun dengan mereka. Dia lebih kurang macam tu. Nampak? Sebab tu bijaknya keputusan UMNO. Betul tak? Bijaknya keputusan UMNO waktu tu, kita tak buat jahat, kita buat baik-baik saja. Jadi mereka sampai dalam keadaan yang selamat. Tak payah ada bodyguard, tak payah buat apa, mereka selamat, mereka boleh pergi ke mana mereka nak pergi. Pergi ke Perak, boleh nampak orang tak suka Melayu dia. Pergi pula ke Johor pun sama juga orang tak suka Melayu dia. So, dia buat satu report, seluruh tanah Melayu tak suka Melayu dia. Faham betul? Ya, bijak juga rupanya. Orang zaman dulu pun bijak juga, power. Okey, jom kita tengok contoh-contoh lokasi bantahan. Yang ini awak jangan risau, kebanyakan soalan akan keluar dekat objektif. Contoh-contoh lokasi bantahan ni, macam contoh paling senang nak ingat dia lah. Nak ingat dia macam Kedah. Kedah buat dekat Alostar. Siapa tak tahu kan? Kedah Alostar lah. Takkan Kedah dekat mana? Kota Baru. Takkan, tak mungkin.
Kedah All-Star, semua orang boleh ingat, mudah saja benda ni. Next, seterusnya, lokasi di Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur dekat mana berasal? Kuala Lumpur dekat Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Kampung Baru, bagi mana orang yang duduk KL, dia tahulah Kampung Baru. Saya rasa yang tak duduk KL pun tahu Kampung Baru tu dekat Kuala Lumpur. Next, seterusnya, dekat Selangor. Dekat Selangor, kebanyakannya berhimpun di Padang Perkarangan Istana Shah Alam. Okay, yang ni pun sama tempat yang famous, Shah Alam. Saya yakin majoriti penduduk tahu Shah Alam dekat mana kan? Yang ni kena ingat ke? Betul, yang ini kena ingat. Yang ini kena ingat. Maksudnya awak kena tahu Kedah All-Star. Senang je, sangat senang. Kedah All-Star, awak jangan risau soalan takkan bagi. Oh, dekat Kedah mana? Kodiang ke? Sungai Petani ke? Tak ada. Ya. Sebab biasanya objektif sahaja keluar. Bila objektif keluar, awak ingat cara objektif. Awak hafal cara objektif. Ya, cara objektif. Oh, rapat umum tu apa sir? Patutlah kan. Rapat umum tu apa? Rapat umum ni demonstrasi. That's rapat umum. Sama je. Okay? Mudah kan? Mudah tak nak hafal dia? Bukan Istana Alam Shah. Oh, Istana Alam Shah ke Istana Shah Alam? Suka hati je ni. Dah terbalik dah tu. Kita tengok betul-betul. Alam Shah Oh, saya terbalik lah. Saya terbalik Istana Alam Shah Ke Shah Alam ke? Oh, Alam Shah Kelang. Oh, iya ke? Aduh, Syamil terbalik pula. Tak apa, kita boleh padam benda-benda macam ni. Benda boleh buat. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Jom, tulis lagi. Allah besar ni. Tengok tu. Alam Shah Kelang. Oh, so maksudnya dekat Kelang lah. Dekat Kelang lah. Okey, Kelang. Okey, baik. So, 3 tempat ni mudah je kan hafal kan? 3 tempat ni mudah je kan hafal kan? Tapi, paling problem nak hafal kat mana tau? Paling problem nak hafal adalah yang ni. This is paling problem nak hafal. Apa dia rasa? Apa yang problemnya? Awak nak kena hafal. Dekat Perak apa spanduk dia? Dia objektif ada keluar. Objektif ada keluar Dekat Perak ada dia punya spanduk. Spanduk dia. Kami hendak naungan bukan penaklukan dan hidup Melayu. Dua. Kami nak hendak naungan bukan penaklukan. Dua lain. Dua benda yang berbeza. Hidup Melayu. So ada 2 spanduk. Negeri Sembilan pula dia kata apa? Kekalkan Raja Melayu. Mac Michael ialah Imperalis. Itu spanduk dia. Dekat Pulau Pinang. Uish, apa di Pulau Pinang? Okey, baik. Dekat Pulau Pinang. Mudah saja. Spanduk dia. Humbankan perjanjian Mac Michael dan hidup Melayu. Subjektif jangan risau. Subjektif tak keluar soalan macam ni. Subjektif biasanya dia akan keluar soalan-soalan seperti apakah faktor-faktor, apakah ciri-ciri, apakah reaksi pandangan masyarakat. Yang itu akan keluar. Tetapi untuk soal-soal spanduk ni yang awak kena hafal banyak sangat lebih ni, biasanya akan keluar untuk objektif. Jadinya, awak carilah cara sendiri macam mana nak hafal spanduk dekat Perak, awak cari cara macam mana nak hafal spanduk dekat Negeri Sembilan. Tapi, hafal untuk objektif. Ingat saya kata, itu je, hafal untuk objektif saja. Pandai-pandai cari sendiri. Baik, imperialis itu apa? Imperialis itu adalah penjajah. Imperialis adalah merupakan seorang penjajah bermaksud. Okay, baik, boleh? Any question? Nak tanya pasal benda ni? Dah. Ya ada. No, so far. Few perkataan je boleh? Boleh. Awak tu perkataan je. Tak payah hafal semua. Perak, taklukan. Cukup tak payah hafal betul-betul sebiji-sebiji. Awak kena hafal macam awak nak hafal macam Perak sepanduk kami. Okay, kami hendak naungan bukan penaklukan. Perak kami hendak naungan bukan penaklukan. Tak payah. Cara objektif hafal dia. Awak ambil je satu perkataan cukup. Ya. Okay, clear? Nak salin tak payah. Benda ni akan dapat. Okay? Dah tanya imperialis apa? Tu, terang-terang, dah tulis dah imperialis apa tu. Penjajah. Okay? So, settle dekat pasal Malayan Union. Habis borak pasal ni. Baik. Any question sebelum kita masuk mengenai Sarawak? Soalan, tanya dulu pasal Sarawak. Soalan, any question? Kita nak masuk pasal Sarawak ni. Berapa hari duduk dekat Tanah Melayu waktu tu? 3 minggu. If I'm not mistaken, 2 minggu, 3 minggu juga. 2 orang paling British datang. Okay? Boleh? Dah, settle. Baik, next. Kita nak masuk pasal peralihan. Era peralihan kuasa British di Sarawak. Okay. Macam mana ni? Kita nak gunakan whiteboard. Okay, tak apa. Saya buat sengit sikit. Saya sengit kasih whiteboard. Saya gunakan whiteboard. Nak tunjuk dekat awak pasal era peralihan ataupun era penyerahan Sarawak kepada British. Awak tengok betul-betul tajuk dia tulis apa? Penyerahan Sarawak kepada British. Bukan Sarawak sebelum ni memang dah British ke? Bukan Sarawak memang sebelum ni dah British. Kenapa tiba-tiba ada penyerahan kepada British? SPUB sabar. SPUB sabar. Dekat Sarawak, ladies and gentlemen, for your information, waktu sebelum Perang Dunia yang Kedua, Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke. Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke and family. Ya, ini sebelum Perang Dunia Kedua tau. Sebelum ditadbir oleh keluarga Brooke. Lepas tu, semasa Perang Dunia yang Kedua, sewaktu Perang Dunia yang Kedua, adakah keluarga Brooke masih lagi mentadbir Sarawak? Tidak. Sewaktu Perang Dunia yang Kedua, Sarawak jatuh kepada Jepun. Dan selepas Perang Dunia yang Kedua, ladies and gentlemen,
Sepatutnya Brooke lah yang mentadbir Sarawak, tetapi sebaliknya berlaku, iaitu apa jadi? Jadinya British yang mentadbir Sarawak. Okey, dapat tak dia punya gambaran flow dia macam mana? Habis tu Brooke ni siapa? Siapa Brooke ni? Ada tanya kan, siapa Brooke tiba-tiba dia berasa. Brooke ni adalah merupakan satu keluarga ataupun seorang rakyat British. Dia merupakan satu rakyat datang ke Sarawak, dia kuasai Sarawak. Macam contoh saya rakyat Malaysia kan, saya Malaysia, Tan Sri Syahmi. Saya pergi ke satu pulau. Nama dia adalah Pulau Hawaii. Contoh Pulau Maldives kan, Hawaii Pulau Maldives. So kat sana saya beli, saya dapat, saya kuasai, siapa-siapa nak melawan saya perang, saya bunuh, contoh. So tempat tu saya punya. Ibaratnya macam itulah. Brooke ni adalah seorang rakyat British, dia datang ke Sarawak, dia ambil Sarawak. And ladies and gentlemen, benda ni belajar waktu form 3, betul, very good. Ingat lagi waktu form 3. Keluarga Brooke yang pertama yang menjadi Raja Sarawak. Ni kita panggil Raja Sarawak yang pertama. Maafkan saya, bukan Raja Sarawak pertama. Raja Putih yang pertama. Raja Putih. Iaitu Raja Sarawak. Raja Sarawak yang pertama dikenali sebagai James Brooke. Yang pertama, Raja Putih. Dia orang panggil Raja. Mereka panggil Raja. Okay, James Brooke. Yang kedua pula Charles Brooke. Okay, selepas meninggalnya ataupun matinya James Brooke, digantikan oleh anak saudaranya iaitu Charles Brooke. Lepas tu pula digantikan oleh Viner Brooke. Baik, awak dengar betul-betul kisah ni sebab mudah untuk awak belajar lepas ni. Awak dengar kisah di balik ni. Baik. Sewaktu Viner Brooke memerintah, time tu tahun 1941. Okay, dia memerintah lama dah, tapi waktu tahun 1941 sebelum Jepun datang. Betul-betul sebelum Jepun datang, dan Viner Brooke waktu tu usianya dah tua, umur dah 70 lebih dah. Umur dah 70 lebih dah tua apa semua. Time tu ladies and gentlemen, Viner Brooke ni dia rasa macam dia dah tak nak memerintah. Dia rasa dia tak nak memerintah dah sebab sebelum ni memang mereka memerintah. James Brooke yang akan mentadbir Sarawak jadi besarkan Sarawak. Charles Brooke pun sama, dia akan pastikan Sarawak tu dalam keadaan yang kaya. Viner Brooke pun sama, dia akan memerintah Sarawak. Tapi tahun 1941, dia orang tak nak memerintah. Viner Brooke dah tak nak sebab dah tua, rasa macam dah letih. So Viner Brooke buat apa? Viner Brooke nak serahkan pentadbiran kepada rakyat Sarawak. Lagi sekali saya ulang Viner Brooke nak serahkan pentadbiran kepada rakyat Sarawak. Kenapa so? Pasal apa nak serahkan kepada rakyat? Awak janganlah pelik. Bukannya tak ada anak apa semua. Memang dia tak ada anak pun. Tak ada lelaki. Cumanya dia diibaratkan apa tau? Dia diibaratkan macam Brooke ni, dia nak jadi macam Agong. Ibaratnya masa sekarang di Malaysia, dia nak jadi macam Agong dan rakyat Sarawak jadi Perdana Menteri. Macam tu. Dia tak mentadbir tapi dia jadi ketua. Dia hanya memerhatikan saja. Dia memerhatikan, dia tengok rakyat Sarawak betul ke buat ni? Betul. Okey, jalan. Dia nak buat jadi macam tu. Itu tahun 1941 tau. Sebelum datang Jepun datang. Itu yang dia lakukan. Dia nak kuasa jugalah. Dia tak nak ada kuasa. Dia maksudnya dia just nak tengok orang memerintah saja. Itu je. Sebab dia letih kan? Okay, baik. Lepas tu, waktu nak jalankan benda ni apa semua, time tu Viner Brooke, dia buatlah satu perlembagaan. Perlembagaan tersebut dikenali sebagai Perlembagaan 1941. Perlembagaan 1941. Dan dalam perlembagaan tersebut menyatakan rakyat Sarawak akan mentadbir Sarawak. Viner Brooke akan jadi raja saja. Ada dalam tu. So rakyat Sarawak gembira lah kan? Happy rakyat Sarawak dapat apa tau? Dapat macam wah, kita dapat mentadbir Sarawak akhirnya. So Brooke jadi raja. Okey, tak apa, Brooke hanya jadi raja. Kita bersetuju. Semua bersetuju, semua bersorak. Tapi ladies and gentlemen, kusangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Apa dia tu? Rakyat Sarawak dah memang betul-betul seronok, dah enjoy, betul-betul rasa macam dah betul. Diorang nak dapat pentadbiran. Tiba-tiba tahun 1942, Jepun datang serang Sarawak. Tiba-tiba Jepun datang serang Sarawak. Bila Jepun datang serang Sarawak, awak ingat Jepun kisah ke pasal benda ni? Ingat Jepun kisah? Jepun tak kisah apa perlembagaan sekalipun. Yang penting Jepun akan mentadbir Sarawak. Ini sewaktu Perang Dunia yang Kedua. So time tu penduduk di Sarawak terpaksa akur lah. Penduduk kat Sarawak terpaksa akur, terpaksa macam ikutlah nak buat macam mana kan. Dah Jepun datang negara kita, tak apalah. Dan sewaktu Jepun datang ke Sarawak waktu tu, apa jadi kepada Viner Brooke? What happened to this guy? Viner Brooke lari pergi ke Australia. Ini sikap orang putih. Sorry lah. Saya minta maaf kalau siapa-siapa ada darah keturunan orang putih ke, macam saya darah Korea, tak apa, saya tak okey je. Tapi saya cukup marah tau. Saya cukup marah sebab apa? Yalah. Waktu kaya, waktu tengah senang, tak ada macam halangan ke apa semua, duduk dekat negara, dekat tempat orang, elok ambil harta orang apa semua, tapi bila kena serang, lari. Itu yang saya marah. Kan? Itu cerita je tak puas hati. Okey, tak apa, tak kisahlah. Itu cerita yang tak masuk silibus. Okey, cuma yang masuk silibus sekarang ni awak nak kena faham adalah dia lari pergi ke Australia. Dan selepas Jepun menyerah kalah, bila Jepun dah menyerah kalah, sepatutnya orang yang datang mentadbir Sarawak lepas tu sepatutnya adalah Viner Brooke. Betul? Sepatutnya adalah Viner Brooke kena datang ambil Sarawak, kena uruskan Sarawak. Dan Viner Brooke kena tunaikan benda ni. Lagi sekali, Viner Brooke kena tunaikan Perlembagaan 1941. Tetapi ladies and gentlemen, sebaliknya berlaku. So janganlah bagi generasi sekarang. Okey, generasi sekarang saya tak marah. Dulu punya generasi. Dulu, bukan sekarang. Okey, sambung balik apa tadi? Sebaliknya berlaku. Viner Brooke
dia tak ambil alih pentadbiran, dia tak ambil alih pun pemerintahan kat Sarawak. Yang mana Vandenbroek serahkan kepada British. Awak faham tak cerita dia? Apa jadi sebenarnya kat Sarawak ni? Ini secara roughly, secara kasar. So, jangan macam generasi sekarang, mungkin ada lah kot. Okay, generasi dulu, okay, fine. Kesiankan rakyat Sarawak kan. Okay, okay. Kalau you guys ingat lagi, ini just cerita mengenai benda ni lah, mengenai benda ni apa semua. Cumanya awak kena tahu satu benda lagi yang saya lupa nak cerita tau. Saya lupa cerita satu benda lagi. So, waktu British nak ambil alih pentadbiran kat sini, awak tahu tak, selepas Jepun menyerah kalah, ada satu kuasa yang mengamuk. Selepas Jepun menyerah kalah, Sarawak tak ada pentadbiran. Ada satu kuasa yang mengamuk keluar daripada hutan, dia rasa dia lah punya sekarang. Awak tak siapa? Very good. Komunis, very good. So sama tak cerita dengan tanah Melayu? Sama cerita dengan tanah Melayu kan? Jepun, lepas tu bila Jepun dah kalah, lepas tu tiba-tiba komunis menguasai, betul? Macam mana nak tenteramkan komunis? Macam mana kita nak halang komunis tu? Apa yang British buat untuk halang komunis menguasai 14 hari tu Apa British buat Ada cerita sikit? Nak tengok sikit? Perang saraf, terima kasih. Bang, perang saraf tu itu cerita lain. Itu tahun 1948. Yang ini cerita lepas Perang Dunia Kedua. Waktu tu bila British masuk, dia nampak komunis tengah mengamuk apa semua. British hantar tentera lah. Sebab apa hantar tentera? Sebabnya, ladies and gentlemen, komunis dia ada senapang juga. Dia ada senjata. Takkan nak hantar rakyat biasa. Kenalah hantar tentera. Ya, pentadbiran tentera British. Dekat sini lah. Dekat ni sebelum betul-betul British ambil alih. Faham. Jadinya geng, kalau kita boleh tengok dekat sini, yang pertama yang kita akan belajar ini, yang pertama yang kita akan tengok betul-betul kita akan fokus iaitu pentadbiran tentera di Sarawak. Ini mula-mula dulu. Ini first. Komunis orang apa? Itu saya tak pasti. Orang apa dekat Sarawak saya tak pasti. Baik. Pentadbiran tentera di Sarawak, macam mana boleh jadi pentadbiran tentera? Senang saja. Sebab apa? Sebabnya waktu ni mereka nak halang pengaruh komunis. Tetapi geng, masalahnya dekat Sarawak waktu tu awak kena faham. Awak kena faham apa? Awak kena faham yang Vandenbroek lari pergi ke Australia. Dan Vandenbroek dah tahu Jepun menyerah kalah. Dan sebelum Vandenbroek nak sampai ke Sarawak, Vandenbroek minta bantuan daripada British untuk tenteramkan keadaan Sarawak. Dan time tu British pun tak ada masa. Maksudnya apa? Yelah, British pun baru lepas berperang dengan Hitler. British pun baru nak settlekan hal tanah Melayu. So banyak lagi British nak settlekan. So waktu tu British tak boleh hantar tentera mereka. So bila British tak boleh hantar tentera mereka, awak tahu British hantar tentera mana? British hantar tentera Australia. Sebab tentera mereka sendiri tak berkesempatan nak pergi ke Sarawak. Dan waktu itulah tentera Australia menubuhkan satu pentadbiran yang dikenali sebagai British Civil Affairs Unit. Dia datang, Australia ni tentera Australia datang ke Sarawak, tubuhkan pentadbiran ni. Okay, setakat ni faham cerita dia? Australia datang dulu. Baik. Lepas dah British dah settle, maksudnya dekat tanah Melayu dah settle down, mungkin dah boleh dikawal dekat tanah Melayu, dekat negara sendiri pun dah boleh terkawal. Waktu itulah British datang turun ke Sarawak. Time inilah betul-betul British datang turun. Itu dikenali sebagai British Military Administration. Bagi siapa-siapa yang pening dengan cerita ni, awak just fikir macam ni je. Mula-mula Australia, tubuhkan ini. Lepas tu British, tubuhkan ini. Dia punya nama je lain. Tapi sebenarnya dia adalah sebuah pentadbiran tentera. Dia punya nama je berbeza. Tapi sebenarnya adalah pentadbiran tentera. Apa maksud pentadbiran tentera? Maksud pentadbiran tentera adalah tentera yang pegang senapang, tentera yang boleh menembak apa semua. Dia yang jadi Perdana Menteri, dia yang jadi Menteri Pertahanan, dia yang menjadi Menteri Perpaduan, Menteri Ekonomi, semua tentera yang buat. That's a pentadbiran tentera. Lihat cerita dia? Lihat. Baik ke tentera tu? Tentera baik lah. Sebab datang nak kita dalam keadaan. Mesti tegas. Tegas. Awak kena tahu lah kalau tentera memerintah macam mana. Kena tahu lah tentera memerintah macam mana. All in one ni, sir. All in one tu maksudnya apa? Maksudnya, ayalah tentera semua akan jadi Perdana Menteri. Dia akan ada lah. Dia macam ada lah. Dia punya ketua tentera jadi Perdana Menteri. Lepas tu akan ada seorang jadi Menteri Pertahanan. Seorang akan jadi Menteri Perpaduan. Seorang akan jadi Menteri Kewangan. Dia ada macam tu. Dia adalah general lah, lieutenant lah apa semua. Yes. Dan persoalan yang saya tanya kan. Masalahnya kenapa kena tentera? Pasal apa kena tentera yang memerintah? Sebabnya kena tentera memerintah waktu tu komunis. Awak kena ingat balik cerita. Okay, saya yakin. Okay, guys, kepada pelajar lama izinkan saya cerita. Mungkin ini pelajar baru pun tanya ni. Okay, saya cerita kejap. Sebabnya, ladies and gentlemen, sewaktu Perang Dunia Kedua, ni saya tunjuk dekat awak ni. Pada tu. Waktu Perang Dunia Kedua, Sarawak ke Tanah Melayu ke Sabah ke sama saja, ia dikuasai oleh Jepun. Tak kisahlah Tanah Melayu ke Sarawak ke Sabah ke, Jepun yang mentadbir. Dan waktu tu awak tahu, komunis ada waktu tu. Komunis duduk dalam hutan, pergi lawan dengan Jepun. Ni, fight dengan sini. Jadinya bila dah tamat Perang Dunia Kedua, Jepun dah menyerah kalah. Tak ada orang yang memerintah dekat kawasan tersebut. Maksudnya tak ada orang yang menjadi ketua pentadbir dekat Sarawak, dekat Sabah pun tak ada, dekat Tanah Melayu pun tak ada. So apa jadi? Mengganaslah dia. Komunis mengganas lah. Sebab apa? Mereka rasakan ini perjuangan mereka berjaya kalahkan Jepun.
Mereka rasa macam, woi, mereka rasa macam, wow, kita dah berjaya kalahkan Jepun, wow, kita hebat. So mereka fikir mereka layak jadi pemerintah dekat kawasan tersebut. Dekat Sarawak mereka rasa macam, oh, kita dah menang lawan Jepun, kita boleh jadi pemerintah. Dan waktu tu awak tahu tak, diorang balas dendam tau. Diorang balas dendam pasal apa? Diorang balas dendam sebabnya semasa pentadbiran Jepun, Jepun ada baik dengan certain kaum. Jepun baik dengan certain kaum. Dan Jepun selalu serang mereka. Jepun selalu lemahkan, serang mereka, seksa mereka selalu kena komunis. So apa dia buat? Lepas Jepun kalah, dia balas dendam balik. Yang mana baik dengan Jepun, waktu dulu, yang mana baik dengan Jepun, dia pergi bantai balik. Apa cerita dia tu? Nampak tak dia nak balas dendam? Tapi dia balas dendam, dia tak balas dendam kat Jepun. Dia balas dendam dekat orang yang baik dengan Jepun. Macam tu. Jadinya, British nak datang. Ni. British nak datang. Nak datang ke Sarawak. Awak bayangkan, Sarawak waktu ni dikuasai oleh komunis. Sarawak waktu tu dikuasai oleh komunis. British nak datang. Takkanlah British nak hantar tentera macam saya. Takkanlah British nak hantar pentadbir macam saya. Saya dah lah tak tahu nak nembak senapang pun tak reti nak guna. Saya nak nyerang tiba-tiba datang komunis nak tikam saya. Saya tak tahu nak elak macam mana. Faham tak? Jadinya kalau hantar saya rugi lah. Confirm British jadi rugi. Rugi lah, kena bunuh saya sia-sia saja. So dia hantar tentera. Hantar tentera pergi berjumpa dengan komunis, cakap elok-elok, komunis jangan memerintah. Semua dah settle dengan komunis, habis barulah masuk pegawai British. Barulah pegawai British masuk. Mula-mula tentera Australia. Ya, mula-mula tentera Australia sebab Biden dulu dekat Australia. Okey, itulah kisah dia kenapa kena tentera. Agak baik kan? Cumanya, persoalan dia sekarang ni. At last sekali pun mana-mana pun kita semua sedia maklum. At last sekali saya rasa sakit semua orang dah tahu dah. Last sekali Vinebrook serahkan Sarawak kepada British. Kok mana-mana pun Vinebrook serahkan Sarawak kepada British. Masalah dia, kenapa Vinebrook buat macam tu? Dia tak sayang ke? Vinebrook ni tak sayang ke Sarawak? Duk serahkan kepada orang. Okay, sebab yang pertama, ladies and gentlemen, kita nak tengok faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British. Yang pertama adalah dari segi masalah pewarisan tahta. Ini masalah yang pertama, iaitu pewarisan tahta yang berlaku di antara Vinebrook dan juga anak saudaranya. Masalah pewarisan tahta yang berlaku di antara Vinebrook dengan anak saudara dia. Vinebrook ni dia dah tua. Awak bayangkan dia dah tua tahu, umur dah dekat 80 tahun. Dia datang nak mentadbir negara. Okay, baik. You just imagine. Sarawak selepas Jepun menyerahkanlah, awak tahu apa jadi? Padang jarak, padang terkukuh. Jadi teruk kau-kaunya. Lombong minyak petroleum kena bakar. Getah-getah, ladang getah semua dipotong, dibiarkan, dibom, meletup, apa semua hancur. So waktu tu bila Vinebrook datang je ke Sarawak, dia tengok tau, dia tengok macam apa sudah jadi dengan Sarawak. Dia pasrah, ya. Dan waktu tu awak bayangkan, nak develop sebuah negara bukan macam urusan kita nak membina rumah tangga. Nak bina rumah tangga tak ada masalah, itu urusan kita berdua. Tapi ni nak bina negara, babe. Nak bina sebuah negara, tentunya kita akan perlukan satu kederat, satu usaha, satu tenaga. Tenaga yang cukup kuat, tenaga yang cukup banyak sebab kita nak develop sebuah negara, nak bangunkan balik. Itu cerita dia nak bangun balik. Vinebrook dah tu. Dia dah tak larat dah. Tahun 1941 pun dia dah isytihar dah, dia tak nak memerintah. 1941 dah isytihar tak nak memerintah, nak bagi kepada rakyat Sarawak. Tetapi masalahnya, bila dia tak mentadbir, siapa yang nak mentadbir? Bila dia tak mentadbir, siapa yang nak mentadbir? Dia kena ada someone pewaris dia. Kena ada seorang pewaris. Dan pewaris kena datang daripada keluarga mereka, keluarga Brooke. Waktu tu keluarga paling terdekat, yang layak, yang paling layak waktu tu yang ada adalah ni. Anthony Brooke. Dia tak ada anak lelaki. Vinebrook tak ada anak lelaki. So anak perempuan tak boleh jadi raja. Tak boleh jadi pewaris. Anthony Brooke ni pula, Vinebrook pula tak suka kepada ayah dia. Vinebrook pula tak suka kepada ayah dia. Siapa pula ayah Anthony Brooke ni? Ayah Anthony Brooke dikenali sebagai Bertram Brooke. Tak suka isu apa, jangan tanya saya. Yang tu saya tak pastilah pasal apa orang tak suka bergaduh. Hal apa itu saya tak tahu. Duk bergaduh ke apa semua. Dan lepas tu, dia tak serahkan kepada Anthony. Tak suka bapa, anak-anak terlibat sekali. Awak tahu apa alasan dia? Awak tahu apa alasan Vinebrook tak nak serahkan kepada Anthony? Alasan dia kata apa? Anthony yang pertama masih muda. Anthony budak mentah. Anthony kaki perempuan, Anthony kaki clubbing, Anthony ni kaki memang orang jahat, orang teruk. Orang boros. Dia kata macam tu. Kaki busuk. Macam orang suka berfoya-foya. Ya, betul. Dia kata itu alasan yang digunakan oleh Vinebrook. Anthony ni mesti handsome kan? Muka lebih kurang macam saya je. Handsome tak tahu macam tu. Okay? Dan lepas tu ramai pula yang tertanya-tanya kan. Bertram tu siapa? Bertram tu bapak dia. Lepas tu ramai pula tertanya-tanya, sir. Habis tu dah tahu kalau dia tak larat. Dah tahu kalau dia kederat tak ada, kudrat ada habis apa semua kan, dah tua kan. Pasal pun tak serahkan kepada rakyat je. Kenapa tak serahkan je kepada rakyat British? Sebabnya benda ni. Masalah kewangan. Geng, Vinebrook seorang raja. Awak dengar betul-betul dia seorang raja. Raja. Duit banyak ke sikit?
Sebelum kena perang, sebelum kena serang dengan Jepun. Banyaklah kan? Sebab dia seorang raja dekat Sarawak waktu sebelum kena serang dengan Jepun ni. Jadinya ladies and gentlemen, so waktu kena serang dengan Jepun, he has nothing. Vainabrook jadi macam tak ada apa-apa. Yelah, mungkinlah ada lah duit simpanan ke apa semua. Itu adalah, tapi masalahnya sebelum ni dia ada sebuah negara. Sebelum ni dia ada sebuah negara. Tiba-tiba bila Jepun datang ambil alih pentadbiran, Jepun dah sekat dia punya pendapatan apa semua, dia dah tak ada duit ke apa semua, dah tak boleh dapat duit banyak apa semua, dah tak ada dah. Macam tu. So, itu yang pertama. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, Sarawak sangat-sangat teruk musnah dia. Sarawak sangat teruk musnah dia. Dan waktu itu juga Sarawak perlu dibaik oleh semula. Okay. Sarawak perlu dibaik oleh semula. Jalan raya hancur, lombong minyak memang musnah ni, saya cerita dah musnah. Lepas pula ladang getah terbiar, mana tempat lombong emas habis dihancurkan, semua jadi teruk. Nak baik pulih semula perlukan duit. Everything perlukan duit. Masalahnya, Vainabrook tak ada duit. So, apa keputusan dia? Keputusan dia, lebih baik dia jual. Okay, ini just saya punya teori je. Ini just teori saya tahu yang mengatakan, saya duk rasa-rasakan, Vainabrook jual Sarawak kepada British. At least dapat duit, dia boleh ada something lah, daripada dia tak ada apa-apa. Dan British lah yang akan develop semula Sarawak. Itu just teori tau, tapi benda tu tak dinyatakan dalam mana-mana fakta, tak ada. Cuma just kita yang orang duk kaji sejarah, orang yang baca sejarah, just anggapan, oh ini mesti Vainabrook jual ni. Cuma tak ada dia punya black and white. Tak ada benda tu. Okay? Itu masalah dekat Sarawak. Boleh tak ada biasa dalam exam, jangan letak. Jangan pula orang letak dalam exam, oh dia ni jual kepada British. Tak ada. Okay? Saya tanya tentang Australia, kenapa tiba-tiba British? Yang tu kita cerita sekejap lagi. Itu mungkin awak terlepas pandang tu. Saya dah cerita dah kenapa Australia dulu baru British nak masuk. Okay, baik. Lepas persoalan dia sekarang ni. Kenapa pula British nak? Kenapa pula British nak? Kita tengok pula faktor yang ketiga, desakan kerajaan British. British tu desak kau-kaunya Vainabrook ni. Dia desak kau-kaunya Vainabrook. You got nothing, man. Vainabrook, hey, you got nothing, man. Why do you want Sarawak? Just give it to me, ya. Hey, Brook. So, ibaratnya macam tu lah kan. British tu desak kau-kaunya Vainabrook, serahlah. Persoalannya British nak buat apa? Persoalannya British nak buat apa dengan Sarawak ni? Ladies and gentlemen, abang kakak, Sarawak banyak sumber mineral. Sarawak banyak sumber mineral. Petroleum, emas, sumber hutan, kayu balak, sarang burung, arang batu, terlampau banyak. Bila terlampau banyak sumber mineral, ladies and gentlemen, British boleh kuasai ekonomi dan British boleh jaga pelaburan mereka. British boleh kontrol ekonomi, British boleh ambil segala ekonomi yang ada dekat Sarawak. Sumber what? Sumber mineral. Ya, ada emas, ada arang batu, ada antimony. Banyak. Dan tu kenapa Vainabrook tak nak buat benda tu semua? Malas. Vainabrook itu masalah dia. Padahal Vainabrook boleh je nak developkan semua. Padahal dia boleh sangat-sangat. Dia just jadi raja. Ibarat macam dia jadi agung. Dia bagi kepada samuan rakyat Sarawak untuk uruskan. Kan, dia boleh buat sebenarnya. Tapi itulah saya cakap. Masalah dia, Vainabrook dia tak puas hati dengan anak saudaranya, Anthony. Lepas tu pula dia nak duit lagi banyak. Sekali dia jual lah. That's why kami ahli sejarah berpandangan sebenarnya Vaina jual Sarawak. Vaina jual Sarawak. Padahal dia boleh je. Awak tahu nanti kita akan belajar, kita akan tengok kalau sempat nanti dalam minggu depan, 2 minggu depan nanti. Awak tengok nanti Anthony Brook macam mana dia punya fighting untuk dapatkan Sarawak, tetapi last kali dia tak dapat Sarawak tau. Anthony Brook betul-betul nak jadi raja, Anthony Brook betul-betul dia nak memerintah Sarawak ni. Tapi kesian, sangat-sangat kesian dia tak dapat pun Sarawak tu. Dan sehingga hari ni masih ada lagi keluarga Anthony Brook yang ada di Sarawak. Yang ada di Sarawak masih ada lagi keluarga Anthony Brook yang masih lagi datang ke Sarawak dan mereka tengok Sarawak. Masih ada sampai sekarang. Keturunan dia betul. 2018 tak saya, 2018 keluarga Brook pernah datang ke Sarawak. Keluarga Brook, keturunan daripada Brook Anthony lah semua datang. Yes. Dia buat apa sir? Datang melawat lah 2018. Yelah sebab atuk mereka pernah jadi raja dekat sana. Atuk moyang mereka. Saya 2018 ke 2017 tapi dia still baru lagi lah. Saya tengok saya tarik dia. Dan for your information, orang Sarawak sayang pada keluarga Brook. Orang Sarawak sayang pada keluarga Brook. Saya tak tahu tak semua lah. Mungkin ada juga tak suka, normal lah kan. Ada orang suka tak suka tapi most of them majority suka sayang dengan keluarga Brook. Sebab bagi rakyat Sarawak yang saya pernah kenal, dia kata apa tahu, yang pertama Brook lah yang banyak menaikkan Sarawak. Yang bina kemudahan, yang mentadbir Sarawak dengan baik semua. Lebih macam tu lah. Tapi disebabkan isu Vainabrook. Disebabkan isu Vainabrook tu. Dia boleh serahkan, boleh jual pula. Okay, baik. Okay, yang ni saya tak boleh apa pun. Ini just macam mana, apa yang British desak. Cuma yang ni cara macam mana British desak Vainabrook. Tak yang cerita panjang. British cara nak desak simple saja, perjanjian. British cara nak desak saja perjanjian. Charles Vainabrook itu Charles Brook. Vainabrook adalah Vainabrook saja. Okay, baik. Any question berkaitan dengan faktor-faktor penyerahan? Awak rasa lah, agak-agak pandangan awak sendirilah. Awak rasa Vainabrook memang jual ke ataupun memang ini British punya pasal? Ke British yang tak habis-habis tu paksa kan semua kan? Dia kata jual, dia kata disebabkan oleh British. Mungkin boleh jadi juga kan? Mungkin saya rasa British paksa pun. Mungkin lah kan?
British paksa bro juga betul. Lepas tu bro pula fikir apa? Daripada aku bagi free-free, baik aku jual. Dapat juga duit. Mungkin betul. Oh, ini bukan salah bro, bukan salah British. Salah lelaki. Terima kasih. Okay, so setakat ni faham tak? Setakat ni faham tak cerita dia ni? Okay, thank you. Faham je cerita dia. Okay, bagi siapa yang tanya-tanya. Sir, tadi saya cakap Australia, lepas tu British ni kan. Australia, dia hantar tentera saja. British yang arahkan tentera Australia datang. Okay, kisah dia, lepas habis Perang Dunia yang Kedua, Vandenbroek datang jumpa British, minta tolong. British tolong tenteramkan keadaan kat Sarawak. Waktu tu British pun ada masalah sendiri. So British mintalah bantuan daripada tentera Australia untuk pergi ke Sarawak. That's why tentera Australia pergi. Lepas British dah settle dah hal-hal mereka apa semua, barulah mereka British ni masuk semula dengan tentera mereka. Mula-mula Australia, lepas tu ni. Serasa British ni baik ke jahat? Setiap manusia ada baik dan buruknya. Setiap manusia ada baik dan buruk dia sendiri. Depends. Selamat. Selamat jawapan, Tuan John. You guys nak record betul? You guys nak record lepas tu korang nak viral kan? You guys nak cakap, Sir Syabi tak guna masuk dalam kelas menghasut student. Macam tu kan? Lepas tu bila dah viral, waktu tu awak cakap benda dah viral. Okay, jom. Dari saja teman seterusnya kita nak masuk macam mana proses penyerahan Sarawak kepada British. Alright gang. Proses penyerahan Sarawak kepada British, abang kakak yang dihormati sekalian. Jom, tengok. Sir, nak viral macam Sir Faizul masuk era. Tak payah. Saya dah memang viral dah pun. Nampak pelagak kan? Saya dah memang pelagak kan? Tapi siapa-siapa yang nak viral sekarang boleh ni, senang ni. Siapa-siapa yang nak viral sekarang, korang pergilah buat video, korang hantam lah. Tak kisahlah korang hantam Caprice ke, nak hantam UEL, Ustaz Abilio ke. Dah pergi. Jadi viral nanti korang. Teruk kan? Tapi viral yang teruk lah. Tak payah buat. Good idea. Jangan kejam, jangan hantam. Pada saya, isu mereka berdua tu, awak just tengok je, awak perhatikan je. Awak tak payah nak masuk campur dari sini. Awak nak komen ke, awak nak buat apa, tak payah. Sebab mereka yang bergaduh sesama mereka, biarlah mereka selesaikan sendiri. Okay, boleh? Alright guys, jom kita nak lihat seterusnya, iaitu kita gunakan whiteboard untuk topik ini, iaitu proses penyerahan Sarawak. Okay, kita gunakan whiteboard. Itu proses penyerahan Sarawak. Ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian. Proses yang pertama untuk menyerahkan Sarawak iaitu mula-mula sekali perjanjian antara British dan Brooke. Perjanjian antara British dan Brooke, ladies and gentlemen, itu yang pertama. Okay, perjanjian apa? Perjanjian yang mengatakan waktu itu keluarga Brooke bersetuju untuk serahkan. Ada perjanjian dia. Keluarga Brooke ataupun Vandenbroek bersetuju untuk serahkan Sarawak kepada British. Okay, itu yang pertama, dia punya langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ladies and gentlemen, apa yang dilakukan? Waktu itu pula kena dapatkan tanda tangan pemimpin Sarawak. Kena dapatkan tanda tangan pemimpin Sarawak. TT, bukan TikTok. TT ni bukan TikTok tau, tanda tangan. Lagi sekali saya ulang, dapatkan tanda tangan pemimpin Sarawak. British, awak tahu tak? British waktu ni, dia tak nak apa yang berlaku dekat tanah Melayu. Okay? Dia tak nak apa yang berlaku dekat tanah Melayu jadi balik apa yang berlaku dekat Sarawak. Dia tak nak apa yang berlaku dekat tanah Melayu jadi balik dekat Sarawak. Okay. First, dia tahu yang Vandenbroek memang nak serahkan, Sarawak kepada British. So British kata apa-apa perjanjian. So buatlah perjanjian. Yang kedua, diorang nak kena tahu juga sama ada pemimpin sana, rakyat sana setuju ke tak setuju. Pemimpin ni maksudnya bukanlah Perdana Menteri. Pemimpin ni bukanlah Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan. Sorry, nampak melayang. Bukanlah Perdana Menteri ataupun siapa-siapa, bukan. Okay. Ketua IBAN, contoh, ketua kaum IBAN. Ketua kaum Melayu. Lagi, ketua Melanau. Contoh dia macam tu. Ketua kaum, dia kena wakil lah. Dia kena wakil rakyat lah. Okay, ketua IBAN, tanda tangan setuju, wakil daripada IBAN. Ketua Melayu, kata tanda tangan setuju, wakil daripada Melayu. Dia kena macam tu. So senang cerita, ladies and gentlemen, tanda tangan pemimpin ni sebenarnya adalah satu niat untuk dapatkan persetujuan rakyat. Itu niat yang utama, untuk dapatkan niat persetujuan rakyat. Tetapi for your information, abang kakak yang dihormati sekalian, awak tahu siapa yang ditugaskan untuk dapatkan ni? Tahu siapa yang ditugaskan untuk dapatkan ni? Orang yang ditugaskan untuk dapatkan tanda tangan pemimpin Sarawak ni adalah dikenali sebagai Gerard McBrien. Kalau dekat tanah Melayu, kita ada siapa nama? McMichael. McMichael, betul. Kalau dekat Sarawak, kita ada McBrien. Diorang ni sama je.
Dia orang buat Gerard McBrien ni dia lebih kurang macam pegawai kepada Brook. Pegawai kepada Brook. Dia pergi jumpa pemimpin, dia tak sembang banyak, dia minta tanda tangan. That's all. Tu je. Dia ni adik-beradik ke? Tak ada kaitan adik-beradik pun tak ada. Tapi masalahnya, rakyat Sarawak tak setuju benda ni. Majoriti kebanyakan rakyat Sarawak memang tak setuju lah, of course. Kan tak setuju. Jadinya ladies and gentlemen, tapi Gerard McBrien buat tak tahu dapatkan tanda tangan pemimpin. Tapi British belajar. British belajar daripada mana? Belajar daripada Tanah Melayu kesilapan. Yang mana mereka hantar seorang wakil pergi minta tanda tangan raja. Dan raja, rakyat tak setuju. So nak tak nak, British kena dapatkan sokongan daripada rakyat. British kena dapatkan sokongan daripada rakyat. Okay? Siapa Gerard McBrien ni? Gerard McBrien adalah pembantu Vanderbilt dapatkan tanda tangan. Okay? Yang ni tak payah tahu pun. Sebab tu saya conteng buku-buku je ni. Saya tak payah tahu. Saya just tunjuk je ketua kaum. Okay, next seterusnya. Jadi apa British lakukan? Apa British lakukan, British buat untuk supaya semua rakyat setuju? Okay, jom kita tengok sini. Jadi apa yang British buat supaya semua rakyat Sarawak ni, at least dia dapat tahu yang rakyat Sarawak setuju. Sebab Tanah Melayu dah tak setuju Okay. Waktu tu, ladies and gentlemen, British minta kepada Gerard T. McBrien supaya dapatkan kelulusan Majlis Negeri. Dapatkan kelulusan Majlis Negeri. Siapa pula Majlis Negeri ni? Allah, kita yang kita tahu majlis apa? Kita yang kita tahu majlis hari jadi, majlis akikah lah, kita tahulah. Tiba-tiba Majlis Negeri pula, Allahu Akbar. Awak jangan bening. Majlis Negeri ni dia ibarat macam apa? Majlis Negeri ni dia ibarat macam parlimen, dia macam Jemaah Menteri, lebih kurang sama. Maksudnya adalah wakil-wakil pemerintah dekat Sarawak tu. Maksudnya adalah orang yang mentadbir dekat Sarawak kena tanda tangan setuju ke tak setuju. Dan mereka merupakan wakil kepada rakyat. Mereka merupakan wakil kepada rakyat yang tanda tangan setuju ke tak setuju. Faham itu? Okey, baik, so kan? Lepas tu apa jadi pula? Lepas tu apa jadi pula? Jadinya kan, waktu ni berlaku isu lah. Siapa dalam majlis tu? Majoriti orang Sarawak dalam majlis ni. Orang Sarawak majoritinya. Jadinya waktu ni, ladies and gentlemen, jadi isu. Jadi isu yang mana mengatakan ada yang setuju dan ramai yang tak setuju. Ada yang setuju dan ramai yang tak setuju. So, lagi sekali, peranan Williams dan Gammons. Lagi sekali, peranan William dan Gammons. Ya, 50-50, betul. Kat sini, 50-50 rakyat tak setuju. Dan waktu ni, peranan daripada William dan Gammons. Pernah dengar tak nama ni? Pernah dengar? Oh, benar. Yes. Dia datang buat apa Dia datang buat apa Dia tengok kan? Dia datang, dia pergi check kan macam, setuju tak setuju, betul? Awak tengok tak? Awak tengok tak macam mana berkesannya di Tanah Melayu? Macam mana berkesannya di Tanah Melayu yang mana kita memang bubarkan Malayan Union. Selepas datangnya William Gammons. Dekat Sarawak waktu tu, tak ada satu parti politik yang bergabung. Tak ada satu politik macam UMNO. Macam UMNO kan gabungkan semua. Ada UMNO dekat Kelantan ke, ada UMNO dekat Terengganu, dekat Pahang, dekat Johor, semua ada UMNO. Tapi dekat Sarawak waktu tu tak ada. Jadinya William dengan Gammons dia datang, dia nampak macam okey, ada yang ni sokong. Oh, yang ni pula tak sokong. Dia macam tu. Dan kebanyakan tak sokong lah. So, apa keputusan British? Gammons bagi tahu lah kepada British. Dia berkata, British, rakyat ada sokong, ada tak sokong. Dan kebanyakan yang sokong adalah orang Cina. Dia kata macam tu. Okay, so British buat satu keputusan apa dia? British kata tak ada masalah. Keputusannya adalah, last kali kita buat undi. Last kali adalah buat undian. Dan orang yang mengundi hanyalah pemimpin sahaja. Pemimpin ni maksudnya ketua-ketua kawasan, ketua persatuan, lebih kurang macam tu. Okay. Ladies and gentlemen, untuk topik undi ni, nanti kita akan ceritakan detail, saya akan bagi tahu detail. Sebenarnya yang tak sokong ramai. Tapi kenapa British boleh dapat Sarawak? Kita akan cerita nanti. Tengah shot tiba-tiba segantung macam tu Dia macam cerita Indonesia lah, macam jeng jeng jeng. Itu nanti, itu topik berapa? Itu topik 4 poin. Adalah nantilah saya cerita dekat awak. Saya borak dengan awak. Okay? Ya, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Saya nak pergi vaksin dah ni. Saya nak pergi vaksin dah. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.